Jadi oleh kerana iman tak ada, maka pahala yang dia buat, walaupun dia buat baik, maka dia tidak mendapat pahala. Apakah Allah tak nilai langsung? Nilai. Ada. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa buat baik walaupun sebesar debu, Allah tak akan biar, Allah tak akan kosong. Ya, cuma bezanya orang yang buat beriman dengan Allah Taala, dia buat baik dapat pahala, nilai pahala tu dapat dua. Dunia pun dapat kebaikan, akhirat pun dapat kebaikan. Ada pun orang bukan Islam, oleh kerana kebaikan dia buat itu, dia mendapat kebaikan. Maka kebaikan tu diberi di dunia. Ini akidah kita orang Islam. Ya. Jadi oleh kerana asas kepada bersih tadi, kebersihan tu ialah asas iman. Ya. Asas iman. Jadi bila berlaku pencemaran macam tu, tuan-tuan bayangkan kerana satu kilang, ya, dia kadang-kadang kita buat sesuatu ni, kadang kita tak fikir implikasi. Biasa je cuci tong, kita kadang-kadang pun kita basuh, kadang-kadang workshop, ya, kita basuh minyak, dia akhir masuk longkang. Kalau longkang tu masuk sungai, sungai tu tak ada pengambilan air, tak ada intake air, tahan sikit lah. Tapi ya, bila bercampur banyak tu mungkin kalau jumlah tu sikit, tapi kilat air sungai tu menjadi punca pengambilan air. 5 juta penduduk tak dapat bekal air jangka 4 hari. Sebab semalam tadi kilang LRA Loji Rawata ini dah mula operasi semula. 72 jam baru sampai pada penduduk. Dan tuan-tuan bayangkan bila pencemaran berlaku pada loji, kita terpaksa bukan saja buang air yang ada tu sebab bau minyak. Ya, kalau kita bagi, dia bahaya pada pengguna. Lagi masalah. Stop, buang semua sekali. Ya. Berapa puluh ribu? Ada yang 60,000 juta liter sehari. Ya. Terpaksa dibuang. Lepas buang, masukkan balik, bersih, buang lagi. Masuk lagi, bersih, buang lagi. 3-4 kali. Ya. Berapa juta habis. Ya. Dah clear, dah tak ada bau, baru boleh kita lepaskan kepada pengguna. Ya. Sikit je. Dia basuh, cuci jentera dia, air masuk longkang, longkang masuk sungai, sungai pun sedut masuk loji. Ya. Sikit je. Tetapi implikasi dia, kesan dia, memang kita akui, saya bila masuk ke kementerian, saya tengok, ya, dia punya denda dia, compound dia memang tak menasabah langsung. Tapi kita tak menyalahkan yang dulu lah, sebab dulu tahun 74 waktu akta ni dipinda, ya, denda 2000 ni pada masa tu besarlah. 2000 tahun 70. Ya, tahun 70 saya sekolah dulu belanja 5 sen je. 5 sen je. Saya beritahu anak saya 5 sen. Dia kata, "Mana boleh 5 sen? Abah beli bila?" Saya kata 2 sen beli air. Ya. Zaman kita 5 sen je pergi sekolah. Ya. Saya masuk sekolah menengah belanja sehari 10 sen je. Ya. Itu pun bukan tiap-tiap hari pun ada duit. Ya. Dan biasalah kadang-kadang kita duduk asrama dengan kawan-kawan yang susah ni, biasalah. Saya pun masuk sekolah dulu, makan malam tu makan separuh je nasi. Ya. Kita duduk asrama, pukul 6 makan, ya, makan separuh je. Separuh lagi bungkus makan waktu rehat pagi besok. Ya. Waktu rehat pagi besok, ya, ambil separuh yang tak kena kuah apa semua tu dengan sepupu saya Ustaz Nik Rosdi, sekarang jadi pensyarah ITM. Ya. Saya ikut satu sekolah, sama-sama susah. Waktu makan pukul 6 tu makan sikit, separuh. Ya. Nasi tambah tak ada asrama, mana ada nasi tambah. Makan separuh, bungkus. Waktu rehat, ya, buat keluar nasi tadi, pergi tepi-tepi semak sikit. Ya, malu nak pergi kantin sebab kawan-kawan ada duit, kita tak ada duit. Ya. Makan nasi semalam, kadang-kadang terkena kuah basi. Tak apalah. Ya. Saya nak sebutnya, sebenarnya bila kita tengok dalam situasi-situasi yang dialami begini, ya, kerjanya nampak sikit je. Sebab tu pada waktu itu denda tu mungkin sesuai lah 2000. Ya. Tapi hari ni 2000 tak ada apa. Macam RM1 hari ni, RM1. Kita bagi budak duit raya, bagi RM1. Dia kata, "Alah, RM1." Budak sekarang tak ada nilai, ada RM1 ni. Ya.
Jadi oleh kerana itu, kita buat semakan pada undang-undang yang ada, akta yang ada ni, untuk kita tingkatkan, dan kita pertimbang untuk penjara, untuk denda maksima, mungkin nak sampai 500,000 ke sejuta ke. Sebab tuan-tuan bayangkan, dia buat kerja sikit je, tapi kos nak pulih tu berjuta habis. Contoh Sungai Kim Kim. Sungai Kim Kim habis berapa puluh juta. Ratus juta tuan-tuan. Maknanya, sebab tu kadang-kadang kita, sebab tu bila saya perhati duduk ni, bila tengok hadis Nabi ni, kenapa Nabi kaitkan dengan kebersihan tu daripada sebahagian pada iman? Dah. Kenapa dikaitkan dengan sebahagian daripada kebersihan itu sebahagian daripada iman? Baru kita nampak, kerana implikasi pencemaran itu dia melibatkan orang maki hamun, orang cerca, orang kutuk, orang susah, orang menderita disebabkan faktor itu. Maka kali itu tak peliklah kalau sekiranya bersih itu dikaitkan dengan iman, bukan dengan fiqh, bukan dengan dosa saja. Jadi kalau kita lihat dalam situasi begini, okey, apa yang boleh kita tengok? Dunia sekarang ni Allah Taala pun sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di daratan. Darat ni rosak. Tuhan ni dia buat bumi ni, pada awal waktu dia buat bumi ni, tak ada bukit, tak ada apa. Jadi bumi ni tak seimbang, tak stabil. Lalu dijadikan gunung, letak gunung sana, letak bukit sana, letak gunung sana, untuk mengimbangkan muka bumi. Macam kita lah, kalau kita letak papan, tak kuat, kena letak paku, kena paku. Paku tu tujuannya ialah untuk meneguhkan, tak bergerak meja ni. Pasal apa? Kalau dia paku kiri, paku kanan. Baik, sekarang kepala paku tu dah dibuang. Orang tarah bukit, buang bukit. Buang bukit, mana buang kepala paku. Mungkin dia boleh bertahan lagi, walaupun dia tak ada kepala. Tapi kalau berlaku sikit gegaran, dia akan keluar. Dan ini yang sedang berlaku. Manusia ni kadang-kadang dia tamak, tuan-tuan. Dia tamak. Ketamakan itu, dia ada keperluan. Kita tak nafilah. Bila penduduk bertambah, memang ladang kena buka, makanan kena banyak, sebab penduduk makin bertambah. Pembangunan kena buat, kedai-kedai kena bertambah, pasal apa? Penduduk bertambah. Rumah kena tambah, pasal apa? Kerana penduduk rumah. Bila nak buat rumah baru, terpaksa dah tolak, terpaksa dah pembangunan kena berjalan. Tetapi akibatnya kita akan berdepan dengan masalah, akan berlaku kerosakan. Sebagai contoh laut ni, pantai, saya ni bila duduk mengaji sikit-sikit. Pantai ni, dia kalau ganggu dia akan lawan balik. Semua benda macam tu sebenar. Kalau kita renung, perhati betul-betul, fitratullah, yang sunnatullah Allah buat pada alam ni, sama manusia je. Sama je. Laut ni, dia perlu makan. Makanan dia pasir. Pasir itulah makanan dia. Lalu Allah Ta'ala jadikan sungai membekalkan makanan ke pantai. Sebab laut ni kena ada makan. Makanan dia kena cukup macam kita juga. Kalau tak cukup, dia mengamuk. Jadi ada masa Tuhan buat hujan lebat. Tujuan apa dia? Nak tolak pasir untuk makanan laut. Tolak pasir supaya laut ni cukup bekalan makanan. Baik. Bila manusia ambil pasir jual, bagi lesen pasir, seduk pasir, jual pasir, apa berlaku? Laut tak cukup makan. Dan bila laut tak cukup makanan, maka dia akan mengamuk. Dia mengamuk, dia akan makan pasir yang ada, tanah-tanah yang ada, maka berlaku hakisan pantai. Hakisan pantai kerana laut dah tak cukup bekalan pasir yang sepatutnya sebagai makanan dia. Jadi
Sebab tu bila kita tengok berlaku hakisan pantai, cuba cek. Apa punca? Mesti ada punca dia. Ya, mesti ada punca. Ya. Sekarang hakisan pantai banyak berlaku di Terengganu. Ya, Terengganu sekarang ni. Ya, banyak kawasan-kawasan pantai ni banyak hakis. Bila kita cek punca apa dia? Punca lapangan terbang Kuala Terengganu. Waktu nak buat lapangan terbang, ya, kita terpaksa ambil pengambilan tanah tambakan laut. Bila kena tambak laut. Nak elak daripada ambil tanah rakyat, nanti rakyat marah. Maka kita ambil laut. Bila ganggu saja pantai dia, laut mula mengamuk. Sekarang hakisan. Dia tak berlaku segera, setahun akan datang, 3 tahun akan datang. Bila makanan, bila bekalan tak cukup, dia mula hakis. Ya, dia cari makan lah. Macam kita lah. Mengapa duduk mengamuk sampai tu sampah ni? Tak cukup makan lah tu. Ya, dia makan sana, makan. Demikian juga alam Tuhan buat. Ya. Sebab tu sistem alam dia sistem yang sepadu. Saya dulu bila duduk belajar dalam dalam Islam, kita sebut Islam ni dia sempurna. Syumul, dia lengkap. Ya. Dia ada satu kaedah dalam pengajian dipanggil kamil mutakamil. Dia sempurna dan dia menyempurnakan yang lain. Dia tu sempurna dah. Dia tu sempurna, tapi dia menyempurnakan bahagian lain. Contohlah, tuan-tuan, kita beli ni nak beli tisu. Tuan bukan nak beli kotak ni. Kotak kita bukan nak beli. Yang mahalnya kadang-kadang pada kotak tu. Tapi kita bukan nak kotak ni, kita nak tisu tu. Kita nak tisu. Tapi kotak ini menyempurnakan tisu tersebut. Ya. Sama juga kipas angin ni. Ya. Bilah dia sempurna. Tapi kalau bilah saja tak cukup. Dia kena ada motor dia. Okey, bilah ada, motor ada. Ya. Sempurna tak? Tak sempurna. Walaupun dia dah sempurna. Motor tu sempurna kalau kita test hidup. Tapi kalau tak ada, panggil apa tu? Dia punya kayu dia tu. Yang mengikat ke atas, ya, tak sempurna. Okey, ikat. Sempurna tak? Sempurna satu kipas. Tetapi ada benda lain yang menyempurnakan dia. Apa dia? Elektrik. Saya ingat tahun 70-an dulu cerita, ya, cerita satu Tok Batin pergi beli TV di Kuantan. Ya, pikuk balik kampung. Ya, rumah pendalaman. Ya, zaman keluar TV, cerita seronok. Beli TV hitam putih masa tu. Ya, anak buah kata Tok Batin beli TV ni seronok, keluar tengok. Ya, letak rumah. Elektrik tak ada. Ya. Jadi walaupun dia sempurna, tapi elektrik menyempurnakan dia. Sebab tu dia sistem Islam ni dia komprehensif, dia lengkap. Ya, lengkap itu menyebabkan satu juzuk tak boleh pisah dengan juzuk lain. Ya, Masya Allah. Rupanya alam pun begitu. Sistem kita begitu. Ya. Sekarang ni bila kita tengok pencemaran, bila berlaku pencemaran, di Malaysia ni pantai laut kita nombor 8 tercemar di dunia tentang plastik. Isu besar kita, masalah besar. Kita tak nampak lagi, tapi bila kita tengok, bila kita kaji, Masya Allah. Ya. Sekarang ni kalau tuan-tuan sekalian beli lembu, baru ni korban. Ya, sembelih lembu, buka-buka dalam perut dia plastik. Ya. Di pantai kebanyakan kambing, ya, dimakan plastik. Ya, polistirin. Ya, dia lapar, ya, dia rasa masin-masin, dia mamah, dia telan. Benda tu tak hancur, plastik ni tak hancur. Ya. Beribu penyu-penyu yang mati seluruh dunia ni, bila buka perut dia ada plastik dalam dia. Ya, mikroplastik, plastik kecil tu yang hanyut tu. Ya, dia ingat makanan, dia makan. Dan bila makan, dia tak hancur dalam perut dia, dia tak hadam. Dan dia tak boleh keluar. Ya, sebab tu kita tengok kambing kuruh, buka-buka plastik. Ya. Jadi, macam mana kita nak buat? Ya. Sekarang, pasar raya cas. Satu keping plastik 20 sen. Ya. Orang bayar 20 sen. Ya. Dan kita sedang memperkasakan setiap keping 20 sen. Tujuannya bukan nak duit tu. Ya.
Tujuannya nak kurangkan penggunaan plastik rorak ni. Plastik apa? Plastik rorak tu lah. Ya. Plastik yang bubuk, plastik berang. Kita kadang-kadang plastik ni kita buang kan, kita buang. Dia mari angin dia hanyut. Dia akhir masuk sungai jadi masalah besar. Sebab dia tak hancur. Tak apalah nak sebut yang sekalian. Sistem tu dia saling berkait satu sama lain. Ya. Sebab tu bila sebut kebersihan ni bukan bersih dalam bab ibadah saja. Ya, dia bersih lain. Dia kadang-kadang kita tengok pakaian tu nampak bersih tapi tak lewat semayang. Ya, bersih dari segi zahir. Tapi hakikatnya dia mutanajis, dia kena ada najis. Ya, maka tak lewat semayang. Sama juga air, kita tengok air. Bila kita tengok satu sungai tu keruh, kita kata kotor. Sebenarnya keruh tu bukan mesti kotor. Dan jernih tu bukan mesti bersih. Ya. Kadang-kadang kita tengok sungai jernih, lawa jernih. Rupanya bila kita ambil air tu penuh dengan bahan-bahan kimia dalam tu. Ya. Tapi ada setengah sungai kita tengok keruh macam Sungai Pahang. Sungai Pahang ni kategori nombor 2. Nombor 2 ni antara sungai bersih. Cuma dia kadar tanah dia tinggi. Ya. Kat tanah mungkin kerana faktor hujan, tanah dia terokor di atas, orang tebang tanam musangking beribu-ribu ekar. Ya. Kita juga suka makan durian ni, tapi bila melampau sangat, ya, kita kena kawal juga sampai kadang-kadang terlalu gairah sangat. Ya, sampai dia tebang hutan, akhirnya bila hujan turun sungai, keladak banyak. Ya, bila keladak banyak, kita ambil air, nak rawat, nak bersihkan, lebih tinggi, makin mahal. Pahang ni dah 3, bukan nak suruh naik harga tarikh air, saya pun tak bersuka juga naik tarikh air ni. Pahang ni antara negeri yang paling rendah kadar air dia. 38 tahun tak pernah naik. Bahan-bahan mentah, bahan kimia makin naik, nak klorin makin mahal, kos gaji pekerja makin mahal. Tapi macam mana kita nak atasi? Anak tengok kalau dalam keadaan normal okey, bila berlaku pencemaran macam ni, masya-Allah. Kita nampaklah rupanya bila disebut kebersihan sebahagian pada iman, baru kita nampak. Oh, maknanya bukan bab semayang, puasa bersih, tapi dia menyentuh soal akidah. Memang, tuan-tuan bayangkan 5 juta orang. Ya, 5 juta manusia, ya, tak ada bekal air, jangka 4 hari tak ada bekal air. Ya, hari ni hari kedua. Ya, alhamdulillah petang semalam hampir semua loji, ya, dah dikesan, bau di muka sauk dia tu dah tak ada. Alhamdulillah. Baru boleh sedut, baru boleh ambil air. Selagi bau tu tak hilang, selagi tu kita boleh nak ambil air. Ya. Dan ya, alhamdulillah petang semalam, malam tadi pun pukul 8 malam, ya, ada dah loji mula buat pembersihan. Sedut bersih. Itu pun tuan-tuan sekalian, kita pasang alat. Ya, ialah teknologi sekarang macam-macam kan. Sebelum dia air tu dimasuk ke muka sauk, ya, dalam 500 meter, 600 meter sebelum muka sauk tu dipasang satu alat detektor. Alat ni dia mengesan bau, mengesan pencemaran. Kalau berlaku pencemaran ke ataupun ada bahan bahaya, kita akan stop supaya air ni jangan masuk ke loji. Jadi supaya kalau pencemaran tak masuk loji, tak kira lagi tu kan. Tak payah kita bersih loji. Tetapi ialah alat ni makhluk, dia bukan khalik, ya. Ada kelemahan dia. Ya, ada masa-masa kelemahan dia. Ya. Jadi menyebabkan loji sedut juga air yang cemar. Jadi alat ni pun makin kena teliti, kena makin canggih supaya kita dapat, ya. Dan berapa juta habis. Ya. Jadi oleh kerana itu, tak apalah nak saya sebut isu ni, ya, pagi ni untuk sama-sama kita berkongsi bagaimana, ya, bila sesuatu benda yang kecil pada pandangan kita, implikasi sangat besar. Rupanya dosa dengan pahala ni dia sama dengan perbuatan lain. Ada amalan kita buat sikit je, pahala besar. Sikit je, pahala dia besar sungguh. Ya. Contoh, Nabi balik ke rumah Juwairiyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Juwairiyah ni isteri Nabi
ya, yang ditawan dalam satu perang. Kemudian Nabi SAW letakkan dia sebagai dia hamba kepada seorang sahabat. Juwariyah mari jumpa Nabi, bahawa dia tak suka kepada tuan dia tu, tak suka, maka dia minta supaya Nabi SAW benarkan untuk dia ditebus diri, sebab ayah dia banyak, dia anak raja, dia anak pemimpin, Nabi SAW tawar pada dia, wahai Juwariyah, suka tak kamu kalau aku beri lebih baik, aku tawar pada kamu sesuatu lebih baik daripada apa yang kamu rasa ni. Juwariyah rasa nak bebas lah, sebab dia hamba, ayah dia bayar, dia bebas, dapat bebas. Tapi Nabi kata, kalau kamu nak, aku tawar pada kamu satu benda lebih besar pada tu lagi, lebih gembira pada tu lagi. Apa dia Rasulullah? Kamu terima Islam, masuk Islam. Akhirnya Juwariyah masuk Islam, dan Nabi berkahwin dengan Juwariyah. Juwariyah jadi isteri Rasulullah. Masya Allah, jadi mak kita, Ummahatul Mukminin. Isteri Nabi ni semua ibu-ibu kepada seluruh Islam. Sebab tu isteri Nabi tak boleh dikahwini. Isteri Nabi tak boleh kahwin. Waktu Nabi wafat, kan Aisyah tu masih muda masa tu, belasan tahun. Maka ramai sahabat-sahabat berminat. Dan sahabat, jadi Nabi kata, isteri Nabi tak boleh dikahwini. Pasal apa tak boleh kahwin? Sebab isteri Nabi tu mak bagi kita seluruh Islam. Ummahatul Mukminin, ibu-ibu kepada seluruh orang beriman. Juwariyah radhiyallahu anha ni, dia seorang isteri yang sangat rajin beribadah, berzikir. Dia boleh duduk atas tikar sejadah ni, pak semayang tu, sebelum subuh sampai waktu isyraq. Nabi balik semayang subuh, Nabi tengok dia tengah duduk atas pak semayang. Tu biasalah Nabi biasa tengok dia. Nabi SAW ada kerja sekejap, kemudian Nabi keluar, lepas isyraq, matahari dah tinggi sikit, Nabi balik rumah. Masuk rumah, Nabi tengok Juwariyah masih tempat semayang lagi, masih duduk atas, kali kita atas sejadah lah, masih duduk atas sejadah lagi. Maka Nabi tanya, "Hei Juwariyah, apakah kamu duduk di sejak pukul 3-4 pagi tadi?" Dia kata, "Benar ya Rasulullah." Masya Allah, kita duduk setengah minit, kita duduk 10 minit puasa gelisah je. Kita duduk masjid ni kan bukan selesa sangat tuan-tuan. Bukan seronok sangat ni. Kalau ustaz kata sekianlah, tu berita gembira. Sekianlah ceramah saya. Kita suka duduk luar. Duduk luar, duduk kedai, tak rasa macam kita nak surau. Pasal apa? Sebab duduk dalam surau dapat pahala. Syaitan tak suka kita dapat pahala ni. Iktikaf ni boleh pahala free. Duduk kedai tak boleh iktikaf. Sajak aku beriktikaf di kedai kopi kan Allah Ta'ala. Oh, seronok. Jadi, tapi kenapa bila kita duduk di kedai 3 jam, 2 jam, kita tak rasa? Sebab tak dapat pahala iktikaf. Tak apa nak sebutnya. Jadi Juwariyah ni, dia kata, dia pagi tadi. Lalu Nabi asal sebut dia, "Wahai Juwariyah, waktu aku keluar tadi, aku sebut 5 patah perkataan. Pahalanya lebih besar daripada kamu duduk di sini sepanjang hari." Apa dia? Nabi kata, waktu aku keluar tadi sebut, "Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati." Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Tuan-tuan nak tengok banyak mana pahala dia? Subhanallah, pahala dia kita dapat faham daripada ayat yang disebut tu. Macam kita selawat lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fi kulli nafsin ada nama wasa'ahu ilmullah, katalah gitu. Allah, aku berselawat pada Nabi SAW, selawat Nabi sebanyak mana? Sebanyak bilangan nafasku, sebanyak keluar masuk nafasku. Zikir tadi, subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, segala puji bagi Allah. Banyak mana tuan-tuan? Ya Allah, aku berzikir ni sebanyak mana ya Allah? Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhlukmu ya Allah. Kita sebut 2-3 kali je, bukan sebanyak, 3 kali je. Tapi ya Allah, aku nak jadikan dia ni, zikirku ni sebanyak bilangan makhlukmu ya Allah.
Kalau zikir nak dikira, nak kira sampai waridha nafsi, sampai kamu redha ya Allah. Contoh Allah kata, kalau kamu nak aku redha pada kamu, kamu kena berzikir subhanallah bihamdihi ni 1000 kali. 1000 kali dia Allah. Sejuta kali Allah. Waridha nafsi. Ya. Kalau zikir nak ditimbang, wazinata arsyihi, seberat arasy Allah Ta'ala. Ya Allah, zikir ni aku minta, ya Allah jadikan zikir ni seberat arasy-Mu ya Allah. Ya. Wa midada kalimati, sebanyak mana dakwah diguna untuk menulis seluruh apa yang berlaku atas muka bumi. Sebab semua yang berlaku ni ada dicatat Lauh Mahfuz. Semua berlaku. Banyak mana dakwah dia? Sejak dunia belum ada lagi, ya, bila Allah perintahkan, maka makhluk pertama Allah cipta kalam, bukan malaikat, bukan syurga, bukan neraka, bukan Jibril. Makhluk pertama Allah buat kalam, pen, ya, kalam. Lalu Allah perintahkan kalam, tulis. Apa nak ditulis? Tulis apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bila Allah nak buat satu benda, iza arada syai'an yaqul kun fayakun. Bila Allah nak buat, semua tulis tu. Semua tu, setiap benda bergerak ni, semua ada catatan Lauh Mahfuz. Agak-agak banyak mana dakwah dia? Ya, Allahu'alam. Ya Allah, jadikan zikir ni kalau ditulis sebanyak dakwah itu, ya Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ya, dia ada amalan-amalan ni, kita amalan dia tak banyak tapi pahala besar. Ya. Macam orang lah kadang pakai gelang penuh kat lengan, gelang tembaga, RM20 je. Ada orang pakai kecil je, ya, RM30,000. Pasal apa? Gelang belian contoh, ya, emas, ya. Zikir pun sama, amalan pun sama. Rupanya pahala pun sama, dosa pun sama. Kita post satu benda, kita tak erti, saya bukan ustaz, ya, ustaz saya ni bertaklim bukan alim, cuma saya jumpa satu hadis, pagi-pagi kita post hadis tu, kawan kita berkongsi pahala tu, jalan pahala, ya, tu jalan pahala. Sama ke kalau kita buat dosa, kita post satu benda tak betul, kita posting satu benda tak betul, kawan kita share. Ni ada orang kadang-kadang dia tak kisah pun, dia lukis karikatur yang ni, karikatur Nabi SAW tengah keluar balik ni di Jerman, ya, di negara Eropah dibenarkan balik, ya. Dan kita tengok bagaimana dunia Islam mula diserang dan macam-macam orang buat, menghina Nabi, kritik Nabi, maki hamun sebagainya, ya. Orang bukan Islam cara dia. Kalau orang Islam, kita buat satu kesalahan, satu dosa, kita post. Bila kita post je, kawan kita kongsi 100 orang, ya. Kalaupun dia tak berkongsi, dia baca, ya. Sama juga tadi, bila sudut perhati orang buat pencemaran, kenapa dosanya sampai peringkat merosak akidah, boleh berganggu akidah? Kerana cross pencemaran itu menyebabkan orang menderita, orang susah. Tuan-tuan bayangkan, hospital tak pakai air, dialisis tak ada air, mati kan, nyawa manusia, ya. Loji terpaksa tutup, akhirnya di hospital wad bersalin tak bekal air, ya. Dialisis tak dapat air, dialisis tak ada air, mati kan, ya. Maknanya, ya, walaupun pada kita kadang-kadang kita rasa sikit je, ya, maka kita kena, ya, tujuan satu je pagi ni, ya, duk geram, duk marah ni tak habis-habis lagi ni. Bila berlaku kes di Selangor ni kali kedua, dan semalam saya dah arahkan, ya, ketua usaha sendiri, pengarah Jabatan Alam Sekitar turun, dan kita dah kena pasti syarikat tersebut, dan insya-Allah dalam masa terdekat ni kertas pendakwaan akan disiapkan. Dan bila viral kilang ni, nama kilang ni viral dalam media sosial, orang maki hamun, orang kutuk, orang cerca macam-macam, tapi, ya, dia ada dua perkara. Satu, kilang operasi melalui cara yang betul, dapat lesen, itu pun kena pantau. Satu lagi yang tak ada lesen langsung, lesen meniaga adalah, tapi lesen operasi kilang kadang-kadang. Walaupun operasi kadang-kadang kita, ya, sebab tu bagi saya kadang bukan kena gantung je, ya. Kita pernah arahkan kilang-kilang yang buat pencemaran digantung operasi, ada yang 3 bulan gantung operasi, tutup kilang yang tak pernah operasi, ya. Denda 2,000, 3,000, 10,000, boleh 100,000, tak ada apa tuan-tuan, syarikat besar,
untung berjuta setahun. Tapi bila kita terarahkan, baru ni ada satu kilang, kita arahkan tutup 14 hari. Tak apa berapa puluh juta dia rugi. Tapi tapi apa yang penting sebenarnya, kadang-kadang manusia ni ada yang tak kisah pun. Sebab tu anda bawa tajuk ni, walaupun nampak tajuk ni mungkin kita tengok dalam konteks yang kecil tak nampak sangat, tapi bila kita tengok dalam konteks global tu, kita nampaklah betapa implikasi kepada apa yang berlaku. Betul lah kata Nabi SAW, penutup pagi ni, ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw bahimatan aw insanan illa kana lahu bihi sadaqah aw kama qala. Mana-mana orang Islam, muslim, mana-mana orang Islam yang tanam pokok, sama ada pokok yang menjala macam pokok labu, pokok temikai yang menjala, atau pokok yang berbatang, durian, manggis, sebagainya, lalu dimakan oleh payakul mutairan, burung mari makan. Kita tanam, burung hinggap, burung makan buah. Au bahimatan, atau binatang-binatang, babi makan tupai sebagainya. Atau manusia, orang mari curi ke, orang mari beli ke, orang mari ambil ke, illa kana lahu bihi sadaqah, mereka semua tu diberi pahala sedekah oleh Allah Taala. Barulah jumpa satu natijah yang kata, kalau kamu sedang tanam pokok, kata Nabi, tiba-tiba kamu dengar tiupan sangkakala nak kiamat, teruskan tanam pokok, kata Allah. Tanam pokok tu, siapkan tanam pokok tu. Pasal apa? Jangan berlari masjid, jangan tak. Sebab dalam Islam, semua perbuatan baik diberi pahala oleh Allah SWT. Bukan berzikir saja, bukan ibadah saja. Sama juga dosa. Dosa ni bukan minum arak saja, bukan berzina saja. Mencemarkan juga adalah dosa. Buat pencemaran juga dosa. Kita kadang sebut-sebut dosa, nampak minum arak, berzina, berjudi. Tak rasa campur sampah tu, tak rasa berdosa. Bersih, cuci, masuk longkang. Kita tak rasa berdosa pun. Pasal apa? Sebab kitab fiqh tak sebut. Tak sebut fiqh, sebut dosa minum arak, berzina. Jadi oleh kerana itu, konsep itu sebenarnya betul lah kesimpulannya apa yang Nabi sebut, an-nazafatu min iman, kebersihan itu sebahagian pada iman. Baru kita nampak, oh di sini rupanya implikasi dia. Wallahu alam. Semoga Allah Taala jadikan kita semua buat yang terbaik, sikit-sikit seorang, ambil bahagian masing-masing sikit. Sikit seorang. Saya sekarang tengah kempen supaya plastik ni kita tak boleh nak ban payah, sebab tak ada alternatif. Cuma kita minta pengurusan je lah. Asingkan kalau boleh plastik-plastik ni, supaya kita, saya duk risau plastik ni, kita kalau ikut komitmen kita dengan Paris, dengan perjanjian kita 2030 ni, tak ada lagi plastik sekali guna. Single use plastik ni tak ada. Plastik sekali guna. Macam plastik korak tu lah. Ada pun plastik-plastik lain yang kita boleh guna berkali-kali. Itu tak apa. Itu tak bahaya. Macam straw. Pasal apa straw ni bahaya? Straw tu tuan-tuan dibuat daripada plastik yang sangat tak ada kualiti, teruk, dan efek pada kanser yang sangat teruk. Kalau orang tu minum, dia direct masuk dalam mulut dia. Jadi rupanya straw tu implikasi pada kanser. Sebab plastik ni pasti murah. Dan Malaysia ni satu masa dulu jadi tempat pembuangan sampah dunia. Barang-barang negara lain tak nak terima, hantar Malaysia. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala permudahkan urusan kita masing-masing. Dan saya mohon kepada semua kita dapat kita pelihara, dan insya-Allah doa mudah-mudahan bekal air di Selangor terdapat atasi pada hari ini. Hari ini dah mula hantar lah, tapi tempat setengah-tengah tempat tu ambil masa yang panjang sikit. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala urusan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa nal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.